Bismillahirrahmanirrahim. Gayung. Siapa gayung? Aku gayung dan engkau gayung. Di manakah datang gayung? Gayungnya bermula daripada Datuk Lesmana Hang Tuah, Han Jebat, Han Kasturi, Al-Kir, Al-Kiu, dan lain-lain lagi pahlawan Melayu ini. Maka daripada Hang Tuah lah bergeraknya gayung ini. Mereka menuntut kepada maha guru mereka, iaitu yang bernama Sang Edi Putra, bertempat di Gunung Ledang. Maka di sanalah Hang Tuah dan rakan-rakannya menuntut ilmu gayung ini. Maka di sana gurunya memerintahkan kepada dia, sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu gayung ini, maka kamu harus mempelajari ilmu mempertahankan diri, iaitu silat. Silat ialah mempertahankan diri. Kita mempelajari, pertama sekali kita gerak badan kita, supaya badan kita ini boleh bergerak yang begitu ligat dan maju apabila kita menentang musuh-musuh. Lepas itu, maha guru mengajarkan kepada mereka cara tumbuk, tikam, pancung dan sebagainya. Dalam masa sebulan, 2 bulan, sehinggalah bertahun-tahun, mereka mempelajari ilmu silat kepada maha guru mereka itu. Maka mereka tamatlah di dalam ilmu pelajaran yang dikatakan silat itu. Sebab itu, tak cukup lagi cara ilmu bersilat mempertahankan diri ini. Maka maha guru mereka mengarahkan kepada mereka supaya beramal ilmu-ilmu seni. Ilmu-ilmu seni itu ialah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini, melalui daripada Nabi Allah Adam lagi, sehinggalah kepada seluruh nabi-nabi dan akhirnya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang katakan seni itu? Seni itu ialah amalan yang diperintah oleh Allah. Terutama sekali kita orang Islam. Allah memerintahkan kepada kita ialah mendirikan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Dalam 5 waktu itu Allah tak suruh kita beramal lain. Hanya ialah ayat keramat Allah yang Allah berikan kepada manusia, iaitu ayat Fatihah. Di ayat Fatihah itulah Allah suruh kita beramal sehari semalam 17 kali. Dalam 5 waktu itu. Dan Allah suruh kita mengucap sebut nama Allah, iaitu sebanyak 9 kali. Dan seterusnya Allah memerintahkan kepada kita menyebutkan nama Nabi Muhammad, iaitu selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 9 kali juga. Dan akhirnya untuk menamatkan dalam sembahyang kita itu, hanya kita memberi salam Assalamualaikum sehari semalam 10 kali. Maka inilah perintah Allah, beramal bersungguh-sungguh menjadi seni-seni di dalam tubuh badan kita. 17 kali ayat Fatihah itu menjadi tonggak-tonggak pendirian kita di dalam tubuh badan kita, kekuatan pertahanan kita. 9 kali kita mengucap itu menjadi dinding-dinding pertahanan kita. 9 kali kita berselawat itu menjadi bumbung-bumbung di atas kepala kita. 9 lapis kita mempertahankan daripada atas serangan. Dan 10 kali kita memberi salam Assalamualaikum, itu ialah ucapan selamat sejahtera kita apabila kita berjuang menentang musuh. Inilah yang kita kena beramal bersungguh-sungguh supaya menjadi tubuh badan kita ini kekuatan, bantuan, pertolongan daripada Allah. Sebab itu Allah memerintahkan kepada kita semua supaya beramal ayat kekuatan kita. Orang yang kita tengok kita, orang sentiasa memberi hormat kepada kita. Orang tengok kita, orang kasih sayang kepada kita. Orang segan kepada kita. Dan mungkin orang takut kepada kita. Apakah itu ayat akan menjadi seni-seni di dalam tubuh badan kita? Tak lain tak bukan ya ayat 4. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad
walam yakullahu kufuwan ahad itu. Sebanyak 70,000 kita kena beramal supaya masuk di dalam tubuh badan kita ini menjadi pertahanan kita yang kukuh. Sedangkan Allah mengatakan, barang siapa beramal qul Allah 70,000, api neraka tidak akan dapat membakar tubuh badan kita. Walaupun kita dimasuk di dalam neraka kelak. Kerana kesalahan kita telah membuat dosa-dosa yang telah Allah kirakan. Begitulah kebaiknya qul wallahu ahad itu. Maka inilah kita kena beramal menjadi ilmu seni-seni di dalam tubuh badan kita. Kemudian Allah memerintahkan kita sentiasa kita kena beringat kepada nyumsa kita Nabi Muhammad SAW, iaitu dengan berselawat hari-hari. Habis tak ada pun kenalah berselawat 7 kali, 9 kali, 17 kali, 21 kali, 27 kali, sehinggalah 63 kali akhir-akhir maut Nabi itu. Itulah baru berkat kita dapat pertolongan dari junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad sebut nama kita, baru Allah terima segala permohonan kita itu. Inilah akan menjadi seni-seni di dalam pergerakan kita. Sebab itu, silat kita dah pandai melompat, menikam, menangkap, mengunci dan sebagainya. Maka kita bergandinglah dengan ilmu seni. Apabila kedua-dua itu kita dah cukup, masuklah di dalam tabung gayung, iaitu diri kita sendiri. Dipanggilkan gayung dengan huruf ga, alif, ya, waw, nya. Artinya, kita sebagai hamba Allah yang dijadikan oleh Allah, hendaklah kita genggam atau peganglah sekuat-kuatnya perintah Allah. Maka kita kena angkatlah alif itu, angkatlah setinggi-tinggi perintah Allah. Dan kita kena yakinlah diri kita hanya kepada Allah saja. Dan kita kena waraskan fikiran kita yang Allah bagi itu sebagai menteri kah, ataupun wakil rakyat kah, atau peguam kah, ataupun dan sebagainya. Jangan kita langkah daripada perintah Allah. Bila kita langkah atau langgar daripada perintah Allah, kita tak akan selamat dalam pergerakan kita ini. Maka itulah yang dikatakan gayung diri kita ini. Jadi silat, seni, gayung. Silat latihan mempertahankan diri. Seni amalan kita kepada Allah. Gayung ialah diri kita. Maka silat ini dipergerakkan oleh Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Dan akhirnya Hang Tuah, Hang Jebat tinggalkan segala ilmu-ilmu silat seni gayung ini kepada pemimpin-pemimpin dan juga kepada pahlawan Panglima Melayu seperti mana Datuk Bahaman, Datuk Mat Kilau, Mat Kelubi, Datuk Seri Maharjalela Dun Said dan sebagainya. Akhir-akhirnya silat seni gayung ditinggalkan kepada pahlawan 7 beradik, iaitu Dan Kuning, Dan Celak, Dan Merewah, Dan Mempawah, Dan Telani, Dan Jelani, dan Dan Pelangi. Ketujuh-tujuh beradik inilah keluar daripada istana Bugis. 7 beradik anak Raja Bugis keluar ke seluruh lautan dalam ini, bergerak ke semenanjung tanah Melayu kita ini. Maka datang ke semenanjung tanah Melayu ini, maka deng-deng ini berpecah. Seorang tinggal di Kedah, seorang tinggal di Perak, seorang tinggal di Selangor, seorang menapak di Melaka dan seterusnya ke Johor, masuk ke Pahang, ke Terengganu dan seterusnya ke Kelantan. 7 beradik ini telah berpecah. Maka di dalam perahu yang mereka belayak itu di lautan tengah itu, mereka berpantullah abangnya iaitu Dan Kuning. Pecah gayung di dalam dulang. Dulang hanyut lautan 7. Perpecahan gayung, perpecahan sayang. Di satu masa kembali kita berteguh. Sebab itulah hari ini gayung berpecah, berbagai gayung. Sebab apa? Sebab ada di antara anak-anak gayung itu tak berpegang kepada adat setiadat dan amanah guru. Berpecahlah kita kerana setengah itu bila pandai sikit nak berlagak sebagai guru yang kuat, guru yang handal dan sebagainya, nak berbuat sendiri dia tak berpegang kepada adat setiadat gayung. Jadi daripada 7 beradik anak Dan Kuning inilah berturunkan kepada iaitu
Daeng Uda Muhammad Hashim. Daeng Uda Muhammad Hashim ni ada anak Daeng Kuning. Daeng Kuning itu bertapak di Perak. Dia duduk di kampung air kuning. Sampai sekarang makam Daeng Kuning berada di Taiping. Maka Daeng Uda Muhammad Hashim ni telah berpegang kepada bapaknya, iaitu Daeng Uda Muhammad Hashim berpegang kepada amanah bapaknya Daeng Kuning ini. Bergeraklah gayung ini sepenuh-penuhnya. Maka Daeng Uda Muhammad Hashim pula melahirkan anaknya yang bernama Mio Abdul Aziz dan Mio Abdul Rahman dan seorang perempuan Siti Aulia. 3 beranak ini bergerak. Maka segala ilmu yang dipelajari oleh Mio Abdul Rahman ini cara bersilat kepada tuannya yang daripada Daeng Kuning. Daeng Kuning lah mengajar Datuk Mio Abdul Rahman segala persilatan ini. Kerana Mio Abdul Aziz pula belajar kepada bapa sebelah ibunya, iaitu Datuk Said Zainal Al-Atas, iaitu pahlawan Pahang yang dipanggil iaitu Datuk Janai. Maka segala ilmu dalaman itu Mio Abdul Aziz banyak yang dia dapat melalui Datuk Said Zainal Al-Atas dan itu Datuk Janai ini. Datuk Janai ini adalah maha guru kepada Mak Kilau, Mak Kelubi, Datuk Bahaman. Kemudian disitulah orang kata berpecah dua. Mio Abdul Rahman mengajar masalah ilmu persilatan. Mio Abdul Aziz mengajarkan ilmu dalam kebatinan. Macam mana kita nak jadi kekuatan diri kita, macam mana kita nak dapat bantuan daripada Allah. Inilah kedua-dua beradik ini bergerak. Maka Mio Abdul Rahman pula setelah dia berlatih ilmu persilatan ini kepada datuknya Daeng Kuning, dan akhirnya datuk dia kata kepada dia, Mio Rahman, aku tak dapat kamu ditamatkan segala ilmu persilatan ini. Hanya kamu akan ditamatkan oleh seorang manusia yang tak dapat diberitahu kepada kamu. Maka pada tahun 1936, Mio Abdul Rahman datang kepada abangnya yang menjadi OSPD atau pegawai polis di Alostar bernama Zainul Abidin juga. Maka dia duduk situ kerana satu hari dia minta izin kepada abang dia pergi memburu di Padang Sanai di Kuala Nerang bersama dengan rakannya. Kerana di Padang Sanai dia telah masuk mengikut saluran sungai-sungai dan masuk melalui kesempadan negeri Thailand. Di sanalah dia bergerak. Kemudian sehingga petang dia telah sesat diri, seorangan diri. Kawan dia tadi pun sesat ke lain. Kemudian dia terus letih, dia bergerak ikut saluran sungai itu. Dia terus bergerak dari masa ke semasa hinggalah dia bertemu dengan satu hamparan batu hitam di padang sana itu. Maka dia terlalu letih. Dia pun ambil wudu, dia terus sembayang. Terusnya dia tertidur di atas batu hitam itu. Maka dia dimimpikan oleh Allah. Akhirnya Hang Tuah datang kepada dia, suruh dia bangun, dan Hang Tuah terus mengajak dia segala ilmu persilatan. Daripada tangan kosong, bermain senjata, bermain keris, berparang, memberi lembing, dan akhirnya bermain cenai. Maka di situ Datuk Mio Abdul Rahman telah belajar di dalam raib itu. Sehinggalah akhirnya Hang Tuah kata, bangun Mio Rahman. Kemudian dia pun bangun. Belas dia bangun. Ini lembaga hitam itu telah mengatakan kepada dia, aku Tuah, buka mulut kamu. Dia pun buka mulut dia. Kemudian Hang Tuah pun meludahlah air liurnya masuk ke dalam mulut Mio Abdul Rahman itu. Maka Hang Tuah kata, telan. Maka dia pun telanlah air liur itu. Akhirnya Hang Tuah kata, buka mulut kamu, buka mata kamu. Dia buka mata, dia tengok-tengok lembaga hitam. Dia katakan, akulah Tuah. Kamu bergeraklah silat seni gayung dari masa ini. Terus berjuang dengan penuh kejujuran, keikhlasan. Bukan kerana nak hapa juga pangkat dan sebagainya. Bergeraklah dengan jujur, mengumpulkan seluruh bangsa Melayu ini agar dapat bersatu padu supaya kita dapat menuntut
menuntut bela di atas kejatuhan kerajaan Melayu kita di seluruh Malaysia ini. Maka di situlah Datuk Mio Abdul Rahman telah memegang amanat Hang Tuah. Sehingga di situlah dia terus bergerak dan terus dia kembali ke Kuala Nerang. Dia bagi tahu kepada polis itu bahawa dia ni abang dia jadi OSPD di Alor-Setar, kerana polis itu hantar dia balik ke Alor-Setar, ke Balai Polis Alor-Setar. Apabila dia sampai Alor-Setar, abang dia tanya, Datuk ni Tuan Zainal ni tanya, "Ke mana kau pergi Rahman? Sampai begitu malam mau balik?" Dia kata dia tersesat dalam hutan dan terus tidur di sungai lereng Padang Sanai. Di situlah dia bermimpi Hang Tuah datang mengajak dia. Kanan abang dia kata itu semua pengarut. Dia kata Iblis yang hang ni, dia kata. Iblis yang kau dapat itu, kata bukan kata Hang Tuah. Hang Tuah mana ada, Hang Tuah sudah mati. Kerana Datuk Mio Rahman, kalau abang tak percaya, abang bawa keluar pistol yang ada di pinggang abang itu, tembak dia dengan segera. Dia akan baca ayat yang mana Allah bagi melalui Hang Tuah itu, yang Hang Tuah suruh baca, iaitu ayat 9. Maka Mio Abdul Rahman pun baca ayat 9, suruh abang dia tembak sekarang juga. Abang dia tak berani tembak. Abang dia kata, kalau aku tembak hang, kalau hang mati, orang kata abang sendiri tembak adik ipar dia. Lepas tu dia tak berani juga. Dia kata kalau abang tak percaya lagi, abang tembak naik ke atas. Saya baca ilmu ini. Abang dia pun nak tunjuk kata kejujuran dia, tembak naik ke atas sehingga 3 kali tak meletup. Akhir-akhirnya Mio Rahman kata, sekarang saya buka ilmu ini. Abang tembak meletup tak meletup. Maka di situlah dia tembak, meletuplah yang keempat itu. Pada meletup barulah dia percaya bahawa Mio Rahman ini memang dapat ilmu daripada Hang Tuah. Maka di situlah Datuk Zainal Abidin itu menjadi anak gayung murid kepada Datuk Mio Rahman tahun 1936. Dialah murid yang pertama seluruh Malaysia ini. Abidin. Kemudian Mio Rahman pun dia dari sini, dia teruslah dia bergerak balik ke di Kuala Kangsar. Dia bergerak sana, dia terus bagi tahu kat bapa dia, bagi kat abang dia Mio Aziz. Kemudian bapa dia pun nasihatlah, jagalah elok, bergeraklah betul-betul silat gayung ini. Dan dari masa ke masa dialah pergi duduk kepada iaitu Sultan Perak. Jadi anak angkat Sultan Perak. Maka di anak Sultan Perak situlah dia bergerak, dia tunjuk segala kebolehan dia, cara dia bersilat, semua. Lepas tu dia tunjuk kekuatan kepada Sultan Perak. Sultan Perak kata kalau betul hang kuat, kuda Sultan Perak tu, Sultan kata hang tumbuk nak tengok kuda ni boleh mati tak mati. Mio Rahman kata kalau dia tumbuk mati, tuanku nanti marah. Dia kata tak apa, tumbuk tengok. Sekali Mio Rahman tumbuk kuda tu jatuh terus mati. Di situlah Sultan Perak ni, Sultan Idris percaya kat dia dan lantik dia lah menjadi di istana itu. Dari masa ke masa dia bergeraklah sehinggalah mai orang kata pemerintahan Jepun. Maka pemerintahan Jepun itu dia telah dilantik oleh Jepun menjadi ketua Jepun lah, menjaga orang semua. Bila habis Jepun ni kalah, maka dia pergi ke Singapura. Mio Rahman ni di Singapura, dia telah mengembangkan silat seni gayung di Singapura. Yang pertama anak murid dia yang menyertai di Singapura ialah Hosni Muhammad dan beberapa orang lagi bergerak di sana menyertai. Daripada situlah sehingga dia bergerak di Singapura begitu baik. Kemudian akhir-akhirnya masalah silat seni gayung ni didapat tahu kepada yang teramat mulia Tengku Kasim, Tengku Laksamana. Maka Tengku Kasim pun dia ingin berjumpa dengan Datuk Mio Abdul Rahman ini. Maka dia pun berhubunglah dengan Mio Abdul Aziz. Bila berhubung dengan Mio Abdul Aziz ini berhubung dengan Mio Abdul Rahman bahawa Tengku Kasim nak sangat gayung ini bergerak di negeri Kedah. Dan Tengku Kasim kata dia nak mau satu rombongan mai ke Kedah membuat persembahan. Persembahan itu diterima oleh Sultan Kedah sendiri, Sultan Badali Shah pada masa itu. Apabila diterima oleh Sultan Badali Shah, maka buatlah
persembahan di Istana Sultan Badli Shah. Maka di situ didatangi oleh seluruh pemain-pemain silat daripada Singapura seramai 40 orang. Kemudian diikuti seluruh sebelum buat persembahan silat itu, maka Tengku Kasim telah berlaga dengan pendekat-pendekat negeri Kedah ini. Terutama sekali pendekar Razak, pendekar Hasan, pendekar iaitu Hamid Tahyat nama dia. Mereka orang ni cukup andal dalam ilmu silat ini. Maka apabila situ Hamid Tahyat lah jadi kepala dia. Kerana Tengku Kasim kata ke Hamid Tahyat, kamu kena lawan dengan Datuk Miao ni. Kerana Hamid Tahyat pun dia terus beradu dengan Datuk Miao. Kerana Datuk Miao dapat kunci dia tak boleh buka. Yang kata begitu Hamid Tahyat ni seorang yang handal, kalau dia tangkap buaya begitu saya, buaya tak boleh buat apa kat dia. Begitu juga pendekar Hasan, pendekar Razak dan pendekar-pendekar lain dari Kedah ini tak boleh buat apa pada tahun 1954. Maka pada tahun 1954 itu saya dan abang saya abang ini duk bekerja dengan Tengku Kasim. Duk panjat buah muktan itu. Kemudian segala pusar yang mereka nak main itu dia tampal di pokok-pokok kelima. Saya pergi tengok-tengok apa gayung ni, pembohong semua ni. Saya pergi koyak habis. Sebab saya pada masa itu saya terlalu kuat kekuatan saya. Kalau di dalam di sini orang panggil kaitan kebai kat saya. Ataupun Majlis JMC. Kalau saya lawan dengan orang, saya tak gaduh ni, saya pegang, saya hampuk ya.